Okey, cukup semua dah kan? Betul tak? Dah cukup kan? Ada kumpulan mana yang tak cukup lagi ahli? Rasa dah cukup ni. Cukup kan? Ini suara pakai 2 device. Okey. So kita ada 31 kan? Ada ke kumpulan 1 ahli cukup tak? Kumpulan 1 ahli cukup tak? Cukup, Doktor. Okay, bulan 2. Okay, bulan 3. Tiga, cukup tak? Ada? Bulan 3. Okay, alright. So, cukup kot? Cukup tak bulan 3? Bilang, jadi beritahu cukup ke tak? Alright, baik. So, hari ni kita akan belajar tentang topik 4, which is saya kena cover topik ni. Sebab topik ni nanti saya akan ada tanya juga dalam midterm kamu. So, okay. Sebelum tu saya nak tanya, BMC dah hantar belum? Dah. Dah. Bulan 1 dah hantar belum BMC? Dah. Bulan 2? Dah. 3? Bulan 3 dah hantar belum? Dah. Dah. Okay, alright. Saya nak tanya, you all dah start buat interview belum? Untuk IKS. Untuk IKS? Ha? Dah ke belum? Belum. Okay, untuk IKS tu dah boleh buat interview tak apa, sekejap lagi kita tengok. Hopefully MyGuru boleh buka lah sebab saya pun tak download lagi dekat MyGuru tu. Okay, alright, baik. Sebelum tu tak apa, kita belajar dulu. So, okay. Apa yang kita nak belajar pada hari ni? Siapa dah baca sikit tentang topik 4? Siapa nak cuba? Tak apa, kita panggil kumpulan. Kumpulan 1, siapa nak cuba? Kumpulan 1. Doktor. Ya. Yunra. Apa? Yunra kan? Ya, saya Yunra. Okay. Okay. Apa yang you nak explain sikit tentang topik 4? Dalam topik ini saya yang tahu cuma yang dari segi itu perbezaan antara syarikat, antara pemilik syarikat dan ciri-ciri dan juga pemilikan yang berbeza dan jenis perniagaan. Itu saya faham saja. Okay, alright. Ada berapa milikan yang you baca lah, yang you dah jumpa? Ada berapa contoh? Pemilikan kan? Pemilikan. Pemilikan ada 4. Okay. 1. Pemilikan tunggal. Okay. Rekan kongsi. Alright. Syarikat sendirian berhad. Okay. Perkongsian liability terhad. Okay, alright. So means that yang tu sendirian berhad, perkongsian liability terhad, ini dalam pada sama dia ada juga kat sini berhad ni. Umum berhad lah ataupun berhad. Dan dalam pada masa yang sama juga ada koperasi. Okay, alright. Itu kena faham tu. Sebab dalam midterm ada ya. Ni saya dah bagi tips lah. Kan? Ada ditanya. Dia tanyalah soalan apa yang saya tanya tapi ada. Alright. Okay, so topik 4 yang Yura kata tu betul lah. So kita akan belajar tentang memilih dan memulakan perniagaan. Of course lah sebelum kita nak mula berniaga, mestilah kita kena tahu kita ni nak mulakan syarikat kita jenis yang macam mana. Okay, macam mulakan tunggal ke, kita nak buat partnership ke. Okay, supaya kita tahu apa syarat-syarat syarikat tu, maksudnya apa syarat-syarat umum yang kita patut patuhi. Alright, supaya kalau kita nak menjalankan perniagaan, kita tahu dah kan sebab apa? Akan ada orang yang maksudnya memantau kita punya perjalanan syarikat, which is antaranya adalah SSM kan. Alright, so sebab tu kita kena tahu kalau kita nak memilikan bentuk pemilikan tu tadi kita kena jelas lah. Okay, alright. So antara topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah faktor-faktor pemilihan pemilikan perniagaan. Maksudnya apakah perkara yang mendorong nak menyebabkan
sesuatu pemilikan tu tadilah. So jenis-jenis pemilikan, apa kebaikan dan kelemahan dia, kemudian faktor yang kita perlu pertimbangkan sebelum kita memulakan perniagaan. Okey, iaitu kita buat penilaian asas. Alright, so bila bercakap tentang pemilikan, mestilah dia ada ciri-ciri, apa macam saya kata tadi, apa kelebihan dia, apa kelemahan dia. Jadi sebelum kita nak buat keputusan tu, kita kena pilih dulu. Sesuai ataupun tidaklah dengan jenis perniagaan yang kita ingin ceburi. Alright, sebab ada jenis perniagaan yang memang perlukan perkongsian. Okey, ada yang jenis perniagaan yang dia milikan tunggal pun tak apa, ataupun kita panggil syarikat enterprise pun tak apa. Tapi ada yang syarikat yang memang dia kena umum berhad, dan ada syarikat yang berbentuk koperasi. Jadi bentuk-bentuk pemilikan tu kita kena tentukan lah daripada peringkat awal lagi. Sebab apa? Jenis pemilikan yang kita inginkan tu tadi akan membezakan jenis perniagaan kita tu tadi. Alright, okay. So untuk faktor yang mempengaruhi pemilikan perniagaan ada beberapa kata perkara lah. Jadi kita nak mula berniaga ni kena fikirlah apa perkara yang kita nak perlu buat. Okay, first jenis pemilikan perniagaan. Macam Yunra kata tadilah, yang mana satu kita nak pilih. So bila kita dah pilih contohnya, apa dia punya kesan dia terhadap perniagaan tu tadi, sebab dia ada undang-undang di sebalik pemilihan tu tadi. Okay, which is kata macam contohnya ada undang-undang, ada tata cara. So kalau macam syarikat ni bubar, apa kesan dia. Okay, dan kalau kata macam contohnya kalau kita nak buat perkongsian, bagaimana cara dia, sebab dia ada akta. Okay, ada akta di sebalik kita tubuhkan perniagaan tersebut. Kemudian kita nak tengok juga kenapa kita pilih jenis milikan tu tadi. Macam saya katalah, kenapa kita nak buat partnership. Okay, kenapa kita nak buat enterprise, okay, dan adakah ini yang paling terbaik milikan yang kita pilih tu tadi. So dalam kita memilih sesuatu milikan tu tadi, okay, so kita kena ingatlah tak ada mana yang terbaik pun, semuanya baik, tetapi bergantung macam manalah kita nak corakkan kita punya perniagaan tu tadilah. Alright, okay. So antara persoalan yang menjadikan orang kata macam boleh dijadikan sebagai guideline lah, okay, bagaimana kita nak bentuk satu perniagaan yang baik. Which is yang pertama, okay, adakah anda rancang untuk kembangkan perniagaan pada masa depan? So kalau kita merancang untuk perniagaan pada masa depan, sesuai ke kita buat milikan tu tadi? Jenis milikan, kita pilih milikan tu tadi. Okay, yang kedua, modal. Kan? Modal pun mengharapkan ihsan kawan-kawan, saudara mara. Maksudnya skala kita kecil dari segi modal. So sesuai ke kalau kita nak buat umum berhad? Kan? Sebab umum berhad ni dia nak kena saham dia nak kena niagakan dekat BSKL, kan, sama ada first board ataupun second board, kan. Alright, okay, then bagaimana kita buat kawalan terhadap kita punya proses keputusan? Adakah kita boleh buat secara berseorangan, ataupun contohnya kita perlukan keputusan daripada ahli lembaga pengarah, kan, sebab dia punya syarat dia tu tadi. So katakanlah contohnya you nak berkongsi idea, you nak berkongsi keuntungan, macam contohnya okay, adakah you nak kan, dan buat okay, so apakah dari segi pencukaian, macam mana dikira tax. Okay, so kalau contohnya semua pendapatan yang you ada tu, macam mana you nak lindungi. Contoh kalau berlaku kematian ya kepada rakan kongsi, bagaimana perniagaan tu nak diteruskan. Okay, so ini antara perkara yang kita kena pertimbangkan lah. Kemudian mungkin dari segi jika berlaku kegagalan, so hutang piutang tu kita tinggalkan kepada siapa. Okay, kalau macam milikan tunggal, yang bertanggungjawab adalah individu yang mulakan perniagaan tu. Sebab tu kalau macam contohnya orang suka buka syarikat sendian berhad, sebab apa? Kalau you ada hutang tu bukan atas nama peribadi, dia lebih kepada nama perniagaan. Kan, itu antara isu yang kita kena fikirkan. Apalagi, so kalau meninggal, boleh diteruskan ke tak perniagaan ni tadi? Okay, so kalau macam contohnya sesuatu kejayaan dalam organisasi, siapa yang dapat laba? Adakah pemegang saham ataupun owner tu tadi? So dari segi risiko, macam contohnya
apa yang akan berlaku, kan. So bagaimana you nak patuhi segala undang-undang, birokrasi terhadap pemilikan tu tadi, dan juga apakah peraturan-peraturan ataupun keperluan yang diperlukan lah. Maksudnya kalau you nak jalankan perniagaan, apa syarat yang you kenakan. Macam contoh, katakanlah perniagaan you tu tadi melibatkan barangan terlarang. Contoh orang nak buat ubat, contohnya dia pakai daun ganja. Kan? Kan ada jenis ubat yang pakai ganja dan sebagainya. So kita nak buat contohnya penanaman ganja, you terlibat dalam pertanian contohnya. So you kena tahulah, kalau macam daun ganja nak tanam untuk tujuan pengkomersialan, especially untuk ubat, kementerian mana yang lead, bagaimana orang nak buat pemantauan, sebab daun ganja ni pun boleh tanam sewenang-wenangnya, kan. Kita tahu kena tanam dia memang kena masuk lokap. Tanam, memiliki itu lagi lah, kan. So sebab tu kita kena tahu peraturan yang jelas, apakah keperluan dokumen, yang mana sikit sebanyak usahawan ni kena tahu, supaya dia lebih mudah lah untuk berniaga nantilah. Alright, baik. So di Malaysia, kalau kita tengok ada 4 jenis pemilikan. Ini yang utama lah, alright. So kita ada tunggal, rakan kongsi, sendian berhad, perkongsian liability terhad. Dan ada yang dalam ni akan diterangkan adalah umum berhad dan juga koperasi. So kalau untuk pemilikan perniagaan di Malaysia, especially di Semenanjung, yang mengawal saya dari segi undang-undang, penguatkuasaan terhadap syarikat, pemantauan adalah SSM. SSM ataupun kita panggil Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So Suruhanjaya Syarikat Malaysia ni antara badan lah, sebagai agensi pemantauan. Kemudian dia bagi maklumat syarikat kepada masyarakat awam. Kalau di Sabah dan Sarawak dia ada pihak berkuasa bertempatan lah. Dia tak sama dengan Semenanjung. Semenanjung adalah SSM. Alright. So kalau kita tengok di sini ada 4. So apakah maksud pemilikan tunggal ataupun pemilikan tunggal? Kita boleh tengok perbezaan dari segi nama. Kan kalau kita tengok nama syarikat tu, syarikat Kedai Runcit Ali. Yang tu adalah contoh apa tu? Kalau Kedai Runcit Ali tu. Dekat mana ni? Milikan tunggal ke, rakan kongsi ke, sendian berhad ke? Milikan tunggal. Milikan tunggal. So perniagaan yang dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemilik. Memang nama dia Kedai Runcit Ali. Ataupun nama dia Kedai Serba Nikah. Dia pakai nama yang macam tu, kan. So kalau rakan kongsi, macam mana kita nak bezakan dia dengan milikan tunggal ni? Macam mana kita nak bezakan? Bulan 2, macam mana kita nak beza? Macam mana kita nak beza ni? Kita yang ni kalau jumpa kat luar ni tahu ni milikan tunggal. Ni rakan kongsi ni. Macam mana nak tahu? Bulan 2 mempunyai lebih daripada seorang pemilik. Ini dah tulis kat sini. You tengok dari segi nama. Macam mana kita nak tahu? Bagi contoh. Ada 2. Ataupun you pernah tengok tak? Biasanya dia mempunyai, kalau syarikat yang mempunyai ekspertis yang sama. Contoh syarikat klinik, poliklinik Dr. Azhar dan rakan-rakan. Tu masuk kongsi lah tu. Dan dia biasanya syarikat yang buat partnership ni yang melibatkan kepakaran yang sama. Accounting punya firm, syarikat guaman, lawyer punya firm, arkitek punya firm, apa lagi? Klinik, kan? Consultation, ni pakai macam tu. Dan ada senang kita, nama dia lebih pada 2 dan biasanya dia ada bubuh perkataan dan rakan-rakan. Ataupun dia tulis situ. Aminah Chong, peguam cara dan peguam bela. Tu rakan kongsi tu. Alright. Kalau sendian berhad, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu dari segi nama? Kita nak kenal dia. Sendian berhad. Macam mana kita nak kenal dia? Dekat billboard dia, ada perkataan apa? Sendian berhad. Sendian berhad. SDN, BHD. SDN, BHD ke, sendian berhad ke. Sama lah tu. Ada guna checkbox ke? Ada kot. Orang pakai checkbox. Ada pakai checkbox. Alright, sendian berhad, betul. So kalau untuk liability terhad, dia gabungan.
antara partnership dan juga sendirian berhad. Ni pun perniagaan profesional lah. Alright, so kalau milikan tunggal ni yang berskala kecil lah biasanya. Okay, kedai runcit, kan, kedai makan, salon, kan, tukang paip, apa sajalah yang kamu tengok ada nama dan juga nama dagangan. Tu memang ataupun dia tulis belakang dia ada enterprise. Okay, Ali apa-apa enterprise. Saya panggil lah Ali, nama apa-apalah, contohnya lah Serbanika Enterprise. Okay, maksudnya enterprise tu adalah merujuk kepada milikan tunggal. So biasanya lah dialah pekerja, okay, dialah tuan empunya, okay, yang tu milikan tunggal. Yang macam ni saya kata untuk kumpulan profesional, tapi dana dia tak besar lah. Kalau yang ni banyaklah di Malaysia dan dia lebih kepada saiz kecil dan sederhana lah. Kalau ini mulanya kecil lah, lepas tu secara besar-besaran. Okay, alright, ni ada contoh. Dan kalau kita tengok, next, apa lagi? Liability. Kalau yang ni, liability tak terhad ya, bermaksud kalau macam contohnya, kalau kita berhutang, okay, kita tak ada duit nak bayar hutang. Jadi apa yang kita buat? Okay, orang yang bayar hutang tu boleh ambil aset peribadi kita. Maksudnya syarikat kita tu kalau kita berhutang bermaksud akan diwariskan hutang itu. Jadi sebab tu ya, kalau macam contohnya orang tak suka buat milikan tunggal ni. Sebab apa? Kita boleh ambil dia punya sita, dia punya harta peribadi. Okey. Kalau rakan kongsi maksudnya liability dia tak terhad lah, tapi orang yang ada dalam yang berkongsi tu mereka mesti bertanggungjawab. Okey. Dan kalau orang yang sedia berhad ni dia lebih kepada syarikat. Okey, maksudnya kita kalau orang yang penghutang tu, yang bagi hutang tu tadi, dia tak boleh tuntut aset peribadi. Okey, kalau yang dalam kes yang macam ni, dia lebih fleksibel dah kepada rakan perniagaan yang berbentuk perkongsian. Okey, alright. Okey, ni dari segi pendaftaran lah sebenarnya, anggaran kos permulaan ni. Okey, 60 hingga plus lah macam contohnya ya. Okey, okey, so RM30 untuk kos penyelenggaraan ni, hanya ni dengan SSM lah. Okey. Kalau yang macam ni 1 jam je ni berurusan. Kalau yang macam ni 7 hari, tapi tak tahulah kok ada perubahan. Alright. So kalau dari segi cukai, kalau milikan tunggal lebih kepada individu lah. Okey, dan dia tak boleh dapat rebate lah kepada syarikat tu tadi. Okey, kalau perkongsian, okey, dia lebih kepada individu dalam rakan kongsi, okey, dan tak boleh mendapat kelebihan potongan cukai kepada syarikat kecil. Kalau macam ni dapat sebanyak mana? 18%. Okey, ataupun bersamaan RM500,000. 18% untuk pendapatan yang RM500,000 pertama. Okey, dia kena 18%. So kalau yang macam ni, kalau cukai dia samalah, okey, RM500,000. Okey, yang pertama juga. Alright, okey. Next. Dari segi kesinambungan. So biasanya ya, kalau syarikat milikan tunggal ni, kalau tak ditukar ganti dari segi ownership dia tu, kalau dah meninggal, tak boleh diteruskan. Maksudnya memang kena tutup syarikat tu tadi. Okey, you pernah tengok tak satu syarikat, katalah kedai runcit lah. Dulu nama dia lain. Lepas tu kedai runcit yang sama juga, lepas tu ganti nama lain. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Dulu nampak dah anak dia duk tolong-tolong tu. Lepas tu tiba tengok bila ayah dia meninggal terus tukar. Pernah tengok? Tak pernah kat tempat kamu? Pernah. Tak pernah, tak pernah. Tak pernah. Ya Allah, bagusnya syarikat tu, syarikat apa tu right. So kalau biasanya kalau syarikat yang kecil ni, yang milikan tunggal ni tadi, okey, dia tak boleh ditukar ganti lah dari segi pemilikan. Tapi sebab tu masa you register tu, biasanya kita letak lah ahli-ahli kita kat dalam tu. Okey, jadi senang. Kalau katalah contohnya meninggal orang tu, kita boleh, bukanlah meninggal, maksudnya sebelum dia meninggal dia boleh serahkan lah perniagaan tu tadi. Alright, so kalau dah meninggal memang tak boleh lah, kena tamatkan. Okay, alright. So yang kedua, kalau rakan kongsi ni pun sama juga. Kalau salah seorang yang meninggal, macam contohnya, akan ditamatkan. Alright, so kalau syarikat sendirian berhad masih wujud walaupun pemilik aset dia pun meninggal. Yang ni pun sama juga. Alright, so dari segi peluang dana, sumber dana tu tadi, dia tak ada banyak pilihan lah. Sebab apa? Sebab dia skala dia kecil kan. So dia bergantung pada apa yang ada lah. Okay. Sebab tu kalau you tengok lah sebuah kedai runcit tu, kalau lah dia bukan macam Speedmart ya. Kalau Speedmart,
Daripada satu kedai berkembang, kan? Betul tak? Tapi ini kita ambil contoh yang dekat kampung kan, which is itu je digunakan. Dia lebih kepada kelangsungan hidup sebenarnya. Dan dia tak ada pun sebenarnya keinginan untuk nak kembangkan syarikat dia. Biasanya orang yang dalam bentuk milikan tunggal begitulah. Tapi kalau rakan kongsi ni maksudnya dia mungkin ada perbezaan dari segi pemilikan saham lah, dan pihak bank ni sebenarnya tak boleh, maksudnya setiap individu ni dia ada dah capacity dan juga percentage dia. So kalau kita tengok pihak bank ni tadi tidak boleh menerima perbezaan antara setiap individu. Sebab tu you kena pastikan dah dari segi partnership ni tadi berapa persen saham dia tu tadi. Alright, so kalau seperti yang berhad lebih mudah lah nak dapat peluang sumber dana, dan juga kalau perkongsian liability terhad, ini masih baru dah, dan bank-bank ni pun kurang faham tentang perjalanan mix punya company tu tadi. Alright, so kalau kita cadangkan sebenarnya kalau untuk perlukan formality, pemilik yang mahukan formality yang minimum, lebih fleksibel dan tidak risau kepada liability persendirian lah. Yang ni maksudnya macam dia kata tak apalah, hutang-hutang semua dia lah yang tanggung. Dia pun tak nak susah payah, nak kongsi-kongsi ni payah contohnya. Kan? Lepas tu ni kalau nanti nak kena minta persetujuan rakan kongsi. So meniaga seorang-seorang lah mudah. Sesuai lah ambil milikan tunggal. Okay? So kalau rakan kongsi ni, yang ni lebih kepada, dia walaupun dia ada formality tapi sangat minimal lah sebab dia kepakaran dia sama kan. Dan dia lebih fleksibel lah. Dan ni pun antara orang yang tak risau pasal liability. Maksudnya kalau berlaku pencukaian kan ataupun hutang kan, aset peribadi tu tadi boleh disentuh kan. Jadi kalau orang yang tak kisah boleh buat rakan kongsi. Untuk syarikat sendirian berhad, yang ni lebih kepada nak melindungi liability lah. So dia kurang formal, dari segi pencukaian dia lebih rendah lah. So kalau yang ni sama juga kalau dari segi perlindungan liability, dan juga kalau nak tak lama kalau dia berhasrat nak menjalankan perniagaan yang berbentuk skala kecil, yang ni pun disarankan. Right. So next dari segi pandangan, mudah lah kalau milikan tunggal ni, mudah, murah, senang nak diuruskan. Saiz perniagaan dia pun kecil, pendapatan dia pun stabil, dan dia boleh tukar sebenarnya ni kepada syarikat sendirian berhad. So kalau rakan kongsi, macam saya katalah sesuai untuk kategori yang profesional, maksudnya kategori kepakaran yang sama. Dan dia pun boleh tukar kepada syarikat sendirian berhad lah. Dan yang ini sangat terbaik lah, maksudnya kalau SME, kebanyakannya mereka memang memilih syarikat sendirian berhad lah. Disebabkan oleh faktor komitmen, ataupun tanggungjawab dia dalam operasi. Dan kalau untuk perkongsian liability terhad ni, yang ini lebih kepada sebenarnya jenis ni kurang kepada pematuhan lah, kurang kepada keperluan pematuhan, serta lebih mampu dimiliki lah. Kalau kita tengok kat sini dari segi skala operasi dia semakin maksudnya tak berapa sesuai, sebab kadang-kadang nak tambah sebab apa dia nak besarkan syarikat dia tu, dia perlu buat pertambahan dari segi pemilikan ownership dari segi saham tu tadi. Alright, so syarikat yang lain yang anda kena tahu adalah koperasi. Maklumat ni ada je dekat Google, boleh Google. Selain pada saya bagi baca nota ni, tengok Google je tengok maklumat. So koperasi ni ahli dia 50 orang yang aktif, which is kalau kita tengok ahli dia memang kena aktif. Kalau tak cukup 50 orang, tak boleh, maksudnya tak boleh berjalan lah syarikat koperasi tu tadi. So dia ni bukan bawah atau syarikat dia di bawah Akta Koperasi 1993. So ahli ni tadi berhak mendapat keuntungan ataupun dividen lah. Seandainya koperasi ni dapat untung. Sebab tu lah kalau macam contohnya setiap tahun macam contoh macam orang pergi mesyuarat bank rakyat tu. Bank rakyat tu asalnya di koperasi dulu, bank koperasi. Sebab tu bila kita pergi je annual grand meeting, dapatlah duit. Kan? Sebab dia bagi dividen. Alright. So yang nak daftar dia bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kalau kita nak daftar perniagaan yang awal tadi, semua dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So kena ingat lah. Alright. So yang awam berhad ni dia di bawah SSM, which is kita listedkan syarikat kita tu dekat Bursa Saham Malaysia. Dan biasanya kita panggil syarikat ni syarikat umum berhad ataupun awam berhad. Kenapa? Sebab kita sebagai orang luar boleh beli dia punya pemilikan saham. Dan antara syarikat yang besar lah, nama tak kisahlah kamu pernah tengok tu, yang syarikat yang besar-besar, multinational company, Petron, Telekom, apa lagi? Petronas,
Selcom tu TM lah. Okay, apa lagi? Shell. Okay, syarikat yang besar-besar. Okay, dan di belakang ni kalau kita nak kenal dia, contohnya Telekom Berhad. Kita tahulah ni syarikat yang disenaraikan di bursa. Berdasarkan nama je kita dah tahu. So liability dan hutang dia pun agak terhad, bermaksud sama juga tak melibatkan harta peribadi. Okay, orang ramai boleh beli share dia, boleh beli jual beli share dia tu tadi. Okay, dan katakanlah contohnya minimum untuk beli adalah 100 unit. Okay, dan harga dia bergantung kepada yang diperdagangkan di BSKL tu tadi. Dan dia masih lagi di bawah Akta Syarikat 1965. Kemudian dia samalah. Okay, tetapi telah digantikan dengan Akta Syarikat 2016, which is akta ni sama dengan Akta Syarikat Sendirian Berhad. Okay, alright. So ini antara kelebihan dan kekurangan bagi setiap pemilikan lah. So kalau kita bercadang nak buat perniagaan dalam bentuk pemilikan tunggal ataupun enterprise, ini kelebihan dia. Antaranya modal tu kecil kan, kita boleh pinjam kat saudara mara macam contohnya kan. Sebab apa? Skala operasi perniagaan tu kecil. Kemudian dari segi penubuhan dia sangat cepat, cukai dia pun rendah, dan kita sebagai individu senang nak rasa keuntungan, tak payah nak mesyuarat-mesyuarat. Memang tahu dah keuntungan tu kita yang punya. Okay, tapi dari segi kekurangan, ini antara kekurangan dia. Maksudnya liability dia tidak terhad. Kan macam saya kata tadi, aset dia tu boleh dibekukan, boleh diambil tindakan dan sebagainya. Sebab apa? Risiko dari segi untung, rugi dan sebagainya ditanggung oleh tuan tu tadi. Alright, so pemilik itu tadi dia lah pekerja, dia lah bos, dan sebagainya. Dan kalau meninggal dunia tak boleh diteruskan perniagaan itu tadi. Ini antara kelemahan dia lah. So senang bentuk, senang bubar jugalah. Alright. So kalau untuk perkongsian, yang ni maksudnya lebih mudah kan dapat dana sebab kan kepakaran kita sama, jadi senang dari segi mungkin kalau kita ada orang yang bidang yang sama macam contohnya dengan kita, senang nak dapatkan modal kan, sebab orang tahu nak buat apa klinik, tahu dah banyak ni modal dia senang kan, so mudah nak ditubuhkan. Dari segi kepakaran, idea dan sebagainya boleh disumbang, risiko tu boleh dikongsi bersama dan cukai pun rendah. Ini antara kelemahan dia. Maksudnya liability dia tidak terhad sama macam milikan tunggal tu tadi. Namun segala keputusan kena buat bersama sebab kita ada rakan kongsi. Dan kena ingatlah, rakan kongsi ni ahli dia mesti 2 dan lebih. Tapi tak boleh lebih daripada 20 orang. Kan? Alright. Okay, next. Okay, untuk ini perkongsian, ini perkongsian. Ini perkongsian terhad. Ini perkongsian terhad. Perkongsian terhad. Tak, ini perkongsian. Ini perkongsian sama je ni. Dan kalau kita tengok kat sini dari segi percukaian secara individu lah. Dan peraturan yang terhad daripada pihak berkuasa. Alright. Ni untuk perkongsian liability terhad. Yang ni dari segi dia liability dia terhad, which is kalau kita tengok di sini undang-undang dia terpisah dari segi struktur perkongsian liability terhad, which is dia melindungi perkongsi individu daripada liability tersendiri. So perkongsi individu tu tak bertanggungjawab secara sendirilah bagi hutang dan macam bagi hutang dan sebagainya lah terhadap syarikat yang lain. Kelebihan dia, dari segi cukai lah, perkongsian tidak bertanggungjawab membayar cukai ini. Alright, so minimum 2 orang kalau kita tengok sini kalau liability terhad. Dan kalau kita tengok kat sini dia ada perjanjian lah yang mana yang kita boleh buat dengan tak boleh lah melibatkan keputusan syarikat. Of course kalau berlaku kematian terbubar secara automatik syarikat tersebut lah. Dan kalau kita tengok dari segi perkongsi kekurangan pemindahan pendidikan dan juga pelaburan yang diberikan oleh syarikat lah, dari segi manfaat cukai korporat tak ada. Alright, sebab apa? Sebab dia bukan syarikat Sendirian Berhad. Syarikat Sendirian Berhad sahaja dapat manfaat cukai korporat, which is cukai tu tadi dapat lebih besar lah. Alright, sebab yang ni kalau kita tengok dia dalam dia gabungan hybrid ni antara liability dan juga syarikat Sendirian Berhad. Alright. So koperasi, macam saya katakan tadi,
Koperasi ahli dia kena lebih, dia kena 50 orang. Dia tak boleh kurang daripada 50 orang. So antara kebaikan dia lah, orang suka buat koperasi ni sebab boleh bagi orang kata keuntungan bersama-sama dekat ahli. Okay, lepas tu kita boleh pilih kita punya ahli lembaga pengarah, and then liability pemegang saham pun terhad. Okay, keuntungan dia bagi dalam bentuk dividen dan bonus. Okay, kalau kurang maksudnya modal bergantung pada ahli lah, dan dia juga bergantung pada koperasi tu tadilah, macam mana dia menguruskan dia punya ahli lembaga pengarah dia. Okay, so dapat ahli lembaga pengarah yang memang tak bersefahaman dengan dia, agak sukar lah nak buat keputusan tu tadi. Sebab apa yang nak buat keputusan ni adalah ahli lembaga pengarah. Tapi dia boleh vote. Boleh vote. Kalau tak berkenan boleh tukar je ahli lembaga pengarah tu tadi. Alright. Next adalah dari segi syarikat sendirian berhad. Iaitu dia lebih mudah daripada syarikat awam berhad. Sebab awam berhad ni dia kena nyatakan dia punya penyata keuntungan kepada orang ramai. Dia keluarkan dalam bentuk prospektus. Macam dulu dia letak dalam surat khabar. Sekarang dia letak dalam bentuk CD, dia hantar pada orang yang ada saham dekat dia. Dia kena declare berapa banyak dia untung, berapa banyak dia rugi, kat mana dia invest. So lagi jelas lah. So kalau syarikat awam berhad ni dia agak complicated lah. So sebab tu orang suka tubuh syarikat sendirian berhad, which is jangka masa perniagaan dia lebih terjamin. Modal dia pun lebih besar sikit lah berbanding milikan tunggal. Antara dia punya kekurangan dia, lah of course lah modal. Dia taklah besar sangat, tetapi kalau nak dibandingkan dengan dengan milikan tunggal, dia lebih besar lah daripada milikan tunggal. Tak boleh pindah share suka hati, of course kena dengar cakap pemegang share tu tadi. Dan pemegang share yang akan uruskan syarikat. Sebab tu kadang-kadang kalau ada berlaku penyelewengan dan sebagainya lebih mudah lah. Sebab apa? Yang pemegang share tu yang menguruskan. So beban syarikat pun agak rumit lah berbanding syarikat milikan tunggal. Alright, so untuk syarikat awam berhad, apa kelebihan dia? Macam saya katakan tadi lah, orang ramai boleh come and go untuk beli dia punya saham. So kalau kita tengok jangka hayat dia masih panjang lah. So orang boleh beli, syarikat boleh beli dia at least kalau contohnya satu lot. Dan kita tengok lah, mudahnya lah dia dapat dana daripada orang ramai. Sebab apa? Saham dia tu dia niagakan kat bursa. Jadi bila orang ramai boleh beli, bermaksud dia ada tahap cairan modal tu yang banyak. Alright, so antara kelemahan dia, pemegang share dia ni, ataupun pemegang saham dia ni terlalu ramai. Sebab kan public boleh beli, katakanlah dia dapat satu rumours yang mengatakan suatu perkara tu tak baik dekat syarikat tu. So senanglah berlaku kerugian. Sebab apa? Orang ramai boleh jual je share tu. So dia kena kemukakan penyata kewangan dia, which is dia kena open lah, maksudnya dia kena transparent. Macam cukai lah kan kena, dan nak bubar dia pun sangat rumit. Alright. So next. Ni antara syarikat awam berhad dengan sendirian berhad. Kalau macam ni skala dia lebih besar lah. Dia tak ada bilangan ahli. Yang macam ni syarikat sendirian berhad, ahli dia 50 orang. Dari segi perkataan lah kita boleh bezakan antara syarikat awam berhad dengan berhad. So dia pakai akta, dia tak pakai dia pakai kekangan terhadap section akta syarikat, tak terpakai. Kedua-duanya tak terpakai. So umur maksimum kalau yang macam ni umur 70, dia punya pengaruh urusan dia. Tapi kalau yang ni tak ada lah. Dari segi melantik dia mesti kena ada resolusi ni macam ni. Maksudnya kena buat meeting untuk nak lantik pengarah. Kalau yang ni setiap resolusi boleh digunakan untuk melebihi, maksudnya ni nak lantik setiap pengarah kena buat macam announcement macam mesyuarat lah lebih kurang. Kalau ini tak lah, nak lantik lebih pada sekali buat je boleh buat semua. Alright, next. Lagi segi pemegang saham, ada authority, boleh singkirkan kita punya pengarah. So pengarah tak boleh pindahkan pejabat dia kepada orang lain. Antaranya syarikat boleh terbitkan saham kepada orang awam. Kalau syarikat sendirian berhad tak boleh. Syarikat kena keluarkan prospektus macam saya kata lah. Sebelum you nak keluarkan kata saham tu pada orang ramai, you kena tunjuk dulu you punya kekuatan syarikat tu yang kita panggil prospektus. Dan syarikat tu tadi kena ada mesyuarat. Kalau tak buat annual punya meeting, memang dia akan digantung lah dia punya perjalanan syarikat tu tadi.
Even though nak bayar dividen apa semua tak boleh. Sebab tu dia kena buat mesyuarat lah. Okay, mesyuarat boleh panggil statutory tu tadi. Alright, okay. Ini antara perkara yang kita kena pertimbangkan. Okay, sebelum kita mulakan perniagaan. So yang pertama lah, kalau dulu bukanlah kalau dulu, maksudnya tempat ataupun kita kata kita bermula dengan sini, keperluan dan kehendak pengguna. Kita tahu bahawa idea perniagaan ni boleh datang daripada pelbagai bentuk, antaranya hobi kan, ataupun minat, ataupun pengalaman, mungkin melalui penyelesaian masalah kan, perubahan cita rasa penduduk, ataupun ada penambahan pendapatan, mungkin dari segi demographic factor. Itu pun antara perkara-perkara yang kita kena pertimbangkan. So kalau kita nak mula perniagaan, kita kena ada idea perniagaan. So idea perniagaan ni datang daripada mana? Mungkin macam saya kata lah, masalah penduduk setempat. Kita nak selesaikan masalah penduduk setempat, kita buatlah something yang boleh menyelesaikan. Itu contoh. Alright, so kalau B ni adalah ruang permasalahan yang terdapat di pasarkan. Ni contohnya, katakanlah contohnya K. Seperti orang ramai macam contohnya suka pergi kat kedai makan, tetapi dia nak sesuatu yang cepat, pantas. Sebab tu wujudnya restoran makanan segera. Sebab orang yang makan restoran makanan segera ni bukan dia suka tau sebenarnya McDonald ke KFC, tapi dia cepat sebab kata faktor sistem perniagaan dia. Betul tak? So kalau you bayangkan kalau kita beli contohlah tom yum. Tom yum you kena order, you kena tunggu. Tapi kalau McDonald, you pergi je drive thru, you cakap, okay, cik saya nak burger, saya nak ayam, saya nak apa. So dia dah ada dah dalam list dia tu. Okay, nak burger, pick up je. Dan dia tak payah nak, contohnya lah, dia tak terlalu custom made. Betul tak? Kalau tom yum tu sekejap lagi nak lebih sayur lah, nak lebih lebih ayam lah dan sebagainya. So sebab tu kadang-kadang kita tengok ada ruang-ruang boleh dipenuhi lagi untuk memenuhi permintaan dan juga cita rasa pengguna. Sebab tu kadang-kadang servis ni dah ada dah dekat pasaran, tapi keluar lagi servis yang hampir sama tetapi dia buat penambahbaikan. Sebab tu proses seperti observation ataupun mungkin kita lihat dari segi perubahan ataupun arah aliran perniagaan ni merupakan perkara yang penting lah untuk kita grab peluang dalam pasaran tu tadi. Okay, alright. Next adalah tentang modal. Modal ni benda yang paling penting kan, sebab apa? Kalau tak ada modal macam mana kita nak mulakan perniagaan? Dan modal macam saya katakan tadi lah, dia bergantung pada jenis perniagaan, okay? Saiz perniagaan, kalau dulu lokasi perniagaan lah, kalau you buat dekat rumah ke murah lah sebab you tak bayar rental, betul tak? Tapi nowadays kalau buat perniagaan contohnya makanan, kalau COD tak perlu kampung lokasi, betul tak? Lokasi perniagaan maksudnya buat daripada rumah pun boleh. So sebenarnya modal ni tadi bergantung kepada berapa banyak kos yang diperlukan untuk dimulakan perniagaan. So modal ni ada beberapa sumber yang boleh dapat lah. Antaranya mungkin daripada peribadi, radang kongsi, perbankan, okay? Ataupun keluarga, mungkin daripada keluarga. Apa yang you kena buat kertas cadangan lah dari segi apa? Business plan. Okay, bagaimana you nak terangkan perniagaan, macam nak bayar balik, aset apa yang ada dan sebagainya lah. Alright. Okay, next adalah dari segi minat, pengetahuan dan pengalaman. Ini merupakan satu perkara yang penting jugalah, sebab kalau usahawan ada minat, ada ilmu, okay, ada pengetahuan, ada juga pengalaman, menjadikan dia tu mudahlah nak menguruskan perniagaan dia. Okay. Alright. Okay. Next apa lagi? Jenis dan saiz perniagaan. Macam saya katakan tadi lah. Sebab dia kena bersesuaian lah dengan pengetahuan, minat dan kebolehan dan pengalaman jugalah. Ada perniagaan yang mungkin pada awalnya dia perlukan modal yang kecil dan dia sebenarnya lebih mudah. Dia ada modal yang kecil. Sebab apa? Senang nak diuruskan. Tapi kita tahu bahawa kalau you start dengan perniagaan yang skala besar, dia ada risiko dia. Sebab tu jenis dan saiz perniagaan pun merupakan perkara yang you kena pertimbangkan. Lokasi, saya rasalah dulu tapi sekarang lokasi tak penting sebab orang boleh Google kan, tapi kalau dah dalam buku ni ada, you ikut je lah kan. Alright, okay, next adalah persaingan. Yang ni bila kita buat market analysis lah, sebab kita kena tahu jugalah siapa yang ada dalam pasaran kita tu.
Contoh macam bulan 3 dia jual donat. Kena tahu jugalah. Mungkin ada syarikat-syarikat yang hampir sama dengan you berniaga. Contohnya kita tak ada kat sini Jeko, kan? Dia donat lah tapi dia syarikat Jeko. Kan kalau sebut Jeko semua orang tahu. Macam syarikat donat you, contohlah donat syarikat XYZ, apa benda tak pernah dengar pun. Tapi you tetap kena buat analisis sebab you kena tahu siapa persaingan you. Tambah lagi kalau persaingan you ada nama, kan. So you kena ada strategi lah yang baik supaya apa, you tak jadi rugilah ketika you mulakan perniagaan tu tadi. So you kena ada lah strategi untuk memudahkan lah, maksudnya you menguruskan you punya pesaing. Sebab apa? Pesaing ni tadi dia akan berkongsi pasaran yang sama. Alright? So kita nak tarik minat lah supaya pelanggan tu tadi minat kepada produk kita. Okay, so contohnya apa lagi? Sumber bekalan. Maksudnya daripada kita punya orang pembekal kita lah. Okay, dan pembekal ni tadi kalau yang kita ada hubungan yang baik ya, kita boleh dapat secara kredit ataupun diskaun. Secara kredit maksudnya secara hutang. Yang menjadi masalah sekarang adalah pembekal tu tadi dia bagi semua kena bayar tunai. Bayangkan you baru nak rolling business you, semua nak bayar tunai. Tu yang penat tu. That's why macam contohnya bekalan ni daripada pembekal sangat penting. Sebab apa? Kalaulah you antara orang yang menghasilkan barangan, lagi-lagi penting. Contoh, saya tak tahulah donat pakai telur tak? Saya ni tak pandai ingat buat kuih ni. Donat pakai telur tak? Ya kot. Ya kot. Hey, Macam tak pakai. macam tak pakai je. Besar big Y saya ni. Korang ambil donat kata bukan buat sendiri ke? Bukan buat sendiri ke donat? Ke ambil korang? Bulan 3, donat buat sendiri ke ambil ke orang? Ambil kat orang. Baik kan? Ambil kat orang. Ambil ke orang. Okey, itulah. Okey, katakanlah you tahu tak apa isu sekarang? Benda apa yang susah nak cari sekarang? Telur. 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 Tepung tak susah. Telur dengan minyak masak sekarang. Susah nak cari. Kalau boleh beli pun sangat terhad. You tahu tak telur dekat tempat kawasan rumah saya ni dah dekat sebulan dah tak ada telur. Kan? Cakaplah nak beli telur yang cap mahal pun tak ada. Okey? Memang tak ada telur. So bayangkanlah ya kita ni kita punya ingredient pakai tu. So kalau kita katalah kita dapatkan barangan tu tadi dengan harga yang mahal, berapa yang nak charge dekat pengguna? Kan kat klien. So kena fikirkanlah. Sebab tu bekalan daripada pembekal pun sangat penting. Itu antara perkara yang kena pertimbangkan jugalah. So undang-undang dan juga peraturan. You kena tahulah kalaulah contohnya kita ni penjaja. Kita akan ada akta di bawah pihak berkuasa tempatan. Sebab apa nak dapatkan lesen menjaja tu semua daripada pihak berkuasa tempatan. Okey, lepas tu kena ada akta-akta pula semacam sekarang, akta anti pencatutan. Apa maksudnya anti pencatutan? Apa maksud? Akta anti pencatutan. Hello, akta anti pencatutan. Apa? Senyap ini. Tak tahu. Cuba Google. Cuba Google. Apa akta anti pencatutan? Bulan 2. Apa akta anti pencatutan? Kawalan harga. Apa maksud kawalan harga? Contoh. Harga ayam. Macam mana tu? Apa kaitan harga ayam dengan anti pencatutan? Takkan nak jawab apa Esa kalau saya tanya lah. Berikan ataupun terangkan apakah yang dimaksudkan dengan akta anti pencatutan. Contoh. Takkan buat harga barang ayam. Agak-agak dapat markah tak? Apa dia? Ni nak bagi point ni dengan 2 ni. Mengambil untung suatu barangan atau perkhidmatan secara berlebihan. Maksudnya kalau kita nak berniaga, okay, tambah-tambah kalau musim perayaan dia harga barang kawalan. Bermaksud kita tak boleh jual lebih daripada harga shilling. Tu makna akta anti pencatutan tu. So kalau jual lebih daripada tu, memang kena denda lah. Sebab tu kalau you deal dengan barangan-barangan yang ada harga kawalan, kena make sure lah. Okay.
you tak akan jual lebih daripada harga tu. Contoh katakanlah you sebagai pemborong ayam, contohnya you nak jual kepada peruncit. Okay, harga ayam kena jual sekian. Lepas peruncit pula nak charge kepada pengguna sekian, dia tak boleh jual lebih pada harga cili. You jual lebih daripada tu, you kena ambil tindakan. So ada ya atau di bawah, contohnya pihak berkuasa tempatan, macam saya kata tadi, atau di bawah SSM, ada di bawah Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna. So kena tahulah kita sebagai pengguna, sebagai usahawan, di mana atau tersebut yang akan mengikat peraturan, dan kalaulah kita terkena kepada undang-undang tersebut, apa yang kita perlu buat. Okay, alright. So ini adalah contoh lah, okay, resources ataupun modal yang you boleh dapatkan lah. Kita ada macam-macam. Kita ada yang berbentuk grant dan insentif, okay. Ada yang bagi dalam bentuk duit, ada yang bagi dalam bentuk in-kind. Okay, in-kind tu maksudnya barangan seperti mesin ke, plastik ke, okay. Ada yang bagi dalam bentuk kemahiran, okay. Tapi yang dalam nota ni dalam bentuk modal lah, okay. Kalau macam agensi MARA ni, dia bukan bagi dalam bentuk duit ni, kerana mesin pun dia bagi, okay. Latihan kemahiran pun dia bagi, okay. Alright, okay, next. Okay, ni antara perkara-perkara lah yang menyumbang kepada kegagalan. Bukan perkara ni saja, banyaklah perkara-perkara lain. So antaranya adalah kita tak merancang dengan baik lah, kan. Kemudian kita tak peka terhadap keperluan dan kehendak pengguna. Betul tak? And then kita tak ada kemampuan untuk nak kawal diri kita untuk jalankan perniagaan. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu, kita tak ada kemahiran. Ataupun kalaulah berlaku sesuatu, macam contohnya, bayangkan tengah naik kapal terbang ni, macam contoh Air Asia kan. Bukan tengah naik, maksudnya orang banyak guna perkhidmatan kita. Tiba-tiba jadi COVID. Apa yang kita nak kena buat? So, you tahu tak dekat Singapura disebabkan kapal terbang ni kan banyak. Dan dia orang pula banyak beli kapal terbang yang baru. Apa yang dia orang buat masa awal-awal COVID dululah. Antara perkara yang syarikat Singapura buat Singapore Airline System dia, apa yang dia buat adalah dia bagi orang yang dine in dalam dia punya kapal terbang. Kapal terbang tu tak berjalan pun, tapi dia buat perkhidmatan dine in dalam kapal terbang. Rupanya orang suka sebab orang yang tagih travel ni dia akan pergi dine in kat dalam kapal terbang tu. You bayangkan macam kita pun tak terfikir, nak pula pergi dine in dalam kapal terbang. Ada. So Singapore Airlines buat masa PKP. So antara perubahan yang tak dijangka pun you kena fikirkan. Alright. So sebab tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tu antara berlaku juga lah kegagalan. Sumber, sama adalah dari segi you nak uruskan, nak pasarkan you punya produk kepada you punya orang kata pelanggan ataupun you punya ejen pemasaran. You tak ada peruntukan sumber, maksudnya duit lah, dana. Mungkin serta kawalan yang remah, you tak minat dalam bidang you ceburi itu tadi, dan somehow you tak boleh bagi komitmen. Perkara-perkara ni sebenarnya bukan setakat perniagaan. Kalau diri kita pun kita tak uruskan dengan baik, memang kita akan berlaku kegagalan. Aspek pembelajaran pun sama. Sebab tu perkara-perkara ni sebenarnya kalau kita tengok dia berkait rapat juga tentang diri kita tu tadi. Alright, next kita tengok antara faktor-faktor yang boleh membantu kejayaan perniagaan. Ni reverse daripada sinilah. You kena jadi seorang yang gigih, kena banyak membaca, kena buat kajian. Macam contohnya you kena faham tentang cita rasa pengguna. You kena bagi komitmen yang tinggi lah dalam perniagaan. Alright. So macam psikologi katalah, kita ni sebenarnya tak boleh fokus kepada masalah. Sebab apa? Sebab kita akan fikirkan lagi banyak masalah. Betul tak? Apa yang you kena fokus adalah bagaimana you nak menyelesaikan masalah. Sebab tu you akan tengok pada peluang. Sebab tu jangan terlalu mengeluh sangat. Aku ni masalah lah, masalah tu, masalah ni, masalah ni. Cuba fikirkan macam mana nak selesaikan masalah. Itu lagi baik. Sebab apa? Banyak peluang yang akan datang. Alright, so itu sahaja untuk bab 4. Alright. Faham? Ada siapa nak tanya? Sekejap, saya nak pergi sambung kabel. Faham kalau faham Nabil, apa yang kamu faham? Nak kena tanya juga, dia kata faham kan? Apa yang Nabil faham? Muhammad Nabil, apa yang kamu faham? Saya tanya ni.
Bagi satu apa yang kamu faham. Kalau nak berniaga ni kena pandai bertindak, pandai berfikir. Okey, kenapa pula? Kenapa? Uh, Kenapa ya? Kalau silap langkah boleh gagal lah perniagaan tu. Muhammad Nabil kumpulan berapa? Muhammad Nabil, kamu kumpulan berapa? Kumpulan 1. Kumpulan 1. Okey. Kumpulan 1. Siapa lagi yang nak tambah? Apa yang you belajar hari ni? Apa yang you dengar macam yang ni yang aku faham dalam banyak-banyak. Syukri. Ya. Kumpulan 1 kan? Okey. Yang saya belajar lah dalam bab ni, dia terdapat banyaklah jenis milikan perniagaan. Contohnya milikan tunggal, senyap berhad, rakan kongsi dan lain-lain lah. Kalau you Okey, sambung. Jadi dalam setiap milikan tu ada kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Dan kalau you lagi nak buat bisnes lah, kamu nak buat bisnes kan? Milikan apa yang kamu pilih? Kamu lah sebagai seorang pelajar sekarang, kamu nak buat perniagaan bentuk milikan yang jenis macam mana? Rakan kongsi kot. Kalau saya buat dalam semasa saya masih tengah belajar lah. Kenapa you nak pilih rakan kongsi? Sebab kalau ada, saya boleh buat dengan rakan saya dan dia lagi mudah lah. Kalau nak buat jadi rakan kongsi tu agak sukar. Lagi-lagi dalam tengah belajar kan. Oh, okay. Alright. Okay. Kat mana? Okay, kumpulan 2. Kumpulan 2. Ya. Okay, apa yang kamu faham? Apa yang kamu dalam banyak-banyak lah saya dah mengajar ni, apa yang kamu faham? Hari ni saya belajar yang kat Malaysia ni punya ada 4 jenis cara kita boleh jual kan. Kita boleh jual macam yang sebutkan tadi, pemilikan tunggal, rakan kongsi, syarikat sejian berhad tu, yang biasa nampak lah kat signboard kat pekan semua dengan perkongsian liability terhad. Itu macam tak pernah, saya sendiri tak pernah dengar walaupun dah duduk Tanjung Malim ni 13 tahun. Lepas tu saya ini pun saya baru belajar yang setiap ni pun ada dia punya pros and cons dia. Dan saya tak tahu, yang saya pun tak sangka pula yang kita boleh yang kalau pemilikan tunggal dengan rakan kongsi ni dia tak boleh teruskan jika seorang tu jika meninggal. Kalau kamu nak buat perniagaan, kamu nak pilih yang mana? Kalau saya pilih pemilikan rakan kongsi rakan kongsi sebab saya memang bukan orang yang menjual, saya tak pandai. Oh, rakan kongsi, maksudnya at least you boleh dapat buah fikiran lah daripada rakan kongsi kamu. At least kalau dia yang rakan tu lebih lebih manager, membantu lah. Lebih membantu. Saya sebab sekadar second hand. Oh, ya ke? Weh, kalau macam tu
Kan? Seronok lah kamu. Tak payah fikir kerja Tak ada fikir macam tu, tak ada. ya ke? Alright, tak apa. Setiap orang dia boleh fikir macam partnership. Kalau saya lebih suka kepada syarikat sendirian berhad sebab banyak kebaikan dari segi macam saya katakan tadi lah, dari segi liability, tapi dari segi peruntukan undang-undang dia dibawa atas syarikat lah. Dan saham, peringkat saham dia tak boleh terbit pada orang ramai. Tapi dari segi skala nak dapatkan modal dan sebagainya, syarikat sendirian berhad lebih mudah lah berbanding syarikat perkongsian dan juga enterprise lah. Okay, alright. Betul. Okay, alright, good. Thank you. Yes, kumpulan 3. Kumpulan 3. Ada apa yang kamu nak kongsi dengan saya setelah belajar hari ni? Semestinya pemilikan syarikat, benda lain kan kita belajar macam-macam. Takkan tak faham tu satu. Berbuih mulut ni mengajar ni. Bulan 3. Sejak bagi belajar dekat asrama ni senyap je. Bulan 3. Ya doktor. Okey, yang saya belajar hari ni, sebelum mulakan perniagaan kita perlu pertimbangkan beberapa aspek yang penting lah. Macam contoh modal kita. Lepas tu macam yang doktor cakap tadi, kita sebagai usahawan kita kena tahu apa bahan yang diperlukan oleh pembekal. Maksudnya macam contoh macam donat tadi kan, donat menggunakan telur. So harga telur sekarang kan naik, jadi donat yang dijual pun kemungkinan akan naik. Harga dia akan naik jugalah sebab dia punya bahan yang diperlukan tu harga naik kan. Yang lainnya kita kena tahu keperluan dengan kehendak pengguna. Maksudnya perniagaan kita ni sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pengguna. Kalau tak, kita punya perniagaan kurang dapat sambutan. Alright, as I said lah, macam berlaku perubahan cita rasa. Kenalah juga, betul tak? So kalau you bayangkan lah, macam tengok KFC kan, saya ambil contoh KFC dengan McD. Somehow dia bertindak mengikut season. Kalau you perasan lah, kalau macam hari raya kan, dia dah ada dah menu dia. Okay, kalau you tengok macam hari raya Cina kan, kalau McDonald, burger apa yang sinonim makanan dekat musim perayaan kalau kat McD? Prosperity. Prosperity. Kiranya kita menunggu-nunggu je, betul tak? Betul. Kan? Dah habis dah pun prosperity. Nasib baik sempat beli hari tu. Contoh kan? Alright. So katakanlah contohnya KFC. Kan? So dia tak nak beat dari segi festival. Apa yang dia buat? Mengingatkan kembali nostalgia, contohnya P.Ramlee. Contohnya apa yang dia keluarkan? Burger P.Ramlee kot tak saya. Mana burger P.Ramlee? Mana-mana dah je. Nampak sangat nak kata tak tengok TV, duduk alah baru kan? Burger apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Yang dia sebut kanda tu. Kan P.Ramlee kan dia berasal daripada Penang. So orang Penang ni makan apa? Nasi kandar. Nasi kandar. So berasaskan inspirasi nasi kandar tu. Tapi dia tak buat lah nasi kandar dekat burger KFC tu. Dia pakai konsep kandar tu. Dia letak kuah dan sebagainya. So kita kena prihatin lah. Sebab tu orang yang menjual ni tadi dia kena ikut kepada trend. Kan? Asyik duk kandar tu sampai 3-4 tahun orang bercemuih lah nak makan kan. So kena tukar lah benda lain. Okay. Yang paling penting mengikut cita rasa dan trend pengguna. That's why saya bagi tahu dengan you Starbucks dia berubah. Cuba you tengok dulu Starbucks ni dia pesaing dia ramai. Ada coffee bean, kalau kamu perasan lah dia ada dome. Kalau kat KL, betul tak? Pernah pergi tak? Kamu ni baik betul. Tak nak pergi mana Sian dah kamu ni. Sekali je. Takkanlah pergi pavilion tu tak pernah tengok kopi. Kopi kan ada macam-macam. Okay, Starbucks ada. Kita ada dulu, kita ada. Tapi saya rasa sekarang pun ada kot. Coffee bean ada. Kita ada dome.
Apa lagi? Kita ada Coffee Bean. Okay, Starbucks. Apa lagi yang sinonim dengan kopi? Riachima Usi. Di UC, Richie Amo. Kan, dekat pavilion tak ada lah Richie Amo tu. Alright. Okay. You tengok kalau kamu diberi pilihan sebagai pengguna, kamu nak pergi minum kat mana? Naufal, kamu nak pergi minum kat mana? Apa tadi, doktor? Kalau diberi pilihan untuk minum kopi, kamu nak pergi minum kat kedai mana? Alamak, saya bukan orang yang suka keluar jap. Minum kat Antara Starbucks, Coffee Bean, Richie Amo, McDonald pun ada kopi. Apa lagi? Dome. Film. semua Okay, tu baik. saya Tak minum kopi, tak apa. Kita pergi dekat Zuria. Zuria minum kopi. Okay, kalau you nak pilih kopi mana? Syarikat kedai mana? Restoran mana? Film dia. Apa dia? Tilan. Ya Allah, orang kata kopi dia pergi tilan pula. Tak menjawab soalan aku ni dia ni. saya selalu beli coffee team. Coffee team. Ni saya cerita ni yang 5 ni. Saya bagi 5 pilihan. McDonald kot. McDonald. Coffee Bean, McDonald. Okay, kenapa you pilih McDonald? Sebab dia murah lah. Daripada kalau dia murah. Okay, you pergi kepada harga. Baik, kalau saya, you tanya saya lah. You tak apalah, doktor banyak duit. Yelah. Sebab tu orang menjual, dia ada strategi. Market segmentation ada pergi dekat price. Ada yang pergi dekat produk bagi premium. Ada yang orang pergi yang pertengahan, which is ada. Yang murah ada, yang mahal ada. Bayangkan secawan kopi harga sampai RM25. Mesti kita kopi apa RM25? Tapi kalau orang yang memang nak satisfaction, memang nak rasa yang orang tak peduli, kopi yang RM25 pun pergi minum walaupun dia secawan. Kadang-kadang bukan kerana kopi, saya nak beritahu kat kamu. Kadang-kadang kerana environment. Nanti bila-bila Naufal, you pergilah Kuala Lumpur ke, dekat sini ada ni dekat RNR Ulu Bernam tapi tak berapa Starbucks. Starbucks dia punya Saya pergi situ lah sekali. Tapi dia punya kemudahan dia tak berapa best lah. Tapi you pergi dekat KL. You pergi Starbucks KL, which is you tengok dia punya suasana dia tu. Orang duduk kat kopi ni dia ada satu mengopi. Sebab kata mengopi tu dia ada satu style dia. Bukan, kadang-kadang orang pergi nak dapatkan environment tu. Macam dulu saya suka pergi Starbucks. Kalau orang tanya saya ni sebenarnya bukan peminat kopi pun. Tapi saya pergi Starbucks sebab saya suka duduk kat tempat sebab dia ada cushion yang selesa. Okay, you nak pergi discuss dengan you punya klien pun best. Okay, lepas tu dia ada wifi free. Lepas tu dia pula cara, bayangkan dia accommodate kita dengan minuman dia tu. Macam contohnya dia tulis nama. Betul tak? Mana ada kedai minuman tulis nama? Kan? Dia yang mula dulu. Lepas tu cara dia dia apa kita panggil dia okay, macam contoh, hi, welcome to Starbucks. Nampak tak? Lepas sebab tu akan ada banyak dah kedai-kedai yang memang menyapa pelanggan. Faham tak? Ada kedai yang masuk-masuk kita buat bodoh saja kan. And then antara kebaikan dia, dia juga macam contohnya promote dari segi 3R. Okay, recycle. Okay, dia waste management dia tu dia lebih kepada green kan. So kalau you tengok okay, antara ada orang yang pergi sebab dia suka minum kopi. Kalau macam saya suka dari segi facilities lah, wifi dan sebagainya lah, dan tempat dia tu agak cozy lah dari segi environment kan. So ada banyak sebab. Sebab tu kita kena kaji lah. Okay, alright. Okay, tentang assignment yang apa nama tu, IKS tu, okay, saya nak tanya siapa yang dah buat dah interview? Ada tak yang dah buat dah interview? Ada tak? Belum, malam ni. Malam ni mau nak buat interview? Baru jumpa. Tapi hari tu saya dah bagi kan dia punya template kan? Ada. Soalan merujuk kepada template, lepas tu buat report tu berdasarkan template tu
Okay. Nanti you all kena buat bulletin tau. Yang bulletin tu belum lagi. Bulletin tu nanti saya bagi kemudian. Bulletin tu macam contoh macam ni, you kena tulis macam di macam sudut ruangan karya majalah lah lebih kurang. Okay, dan penerbitan yang baik nanti kita akan terbitkan lah. Alright. Tapi saya rasa itu saya dah bagi kot dekat you all template ni. Bagi dah kan template ni. IKS. Ada. Kalau ni boleh tak tolong tempek balik kat saya. Saya tak jumpa dah pula. Ada. Ada saya dah bagi tu template. Ada kan tugasan IKS kan? Ada. Okay. So kerja kamu lepas daripada interview, kamu penuhkan template ni. Penuhkan template ni, nanti saya akan bagi tahu. Okay, kumpulan 1 nak buat interview malam ni je. Okay, kumpulan 2 bila buat interview? Minggu depan kot. Tunggu founder tu free. Dia bagi tarikh sendiri. Jangan lambat-lambat Nanti mungkin saya minta ni minggu yang ke-8 nak kena hantar dah ni. Okay? Okay. Okay. Nanti sebab you nak tulis bulletin tu lagi. Kerja banyak sikit untuk kali ni. And then kumpulan 3. Kumpulan 3. Kumpulan 3 ni memang krik-krik. Siapa ahli dia Kumpulan 3. Hai tak menyaut pula kumpulan 3 ni. Kumpulan 3. Tak dengar ke you all dengar tak suara saya? Dengar. Mana kumpulan 3? Pasal nak kena tolak dah markah ahli kumpulan 3 ni. Nak tengok siapa ahli dia. Kumpulan 3. Doktor, kita orang tengah cari lagi. Cari apa? Usahawan yang kita nak interview. Baru nak cari lagi. Make sure minggu yang ke-6, minggu ni, minggu depan, minggu ke-6, minggu ke-7 tu dah siap interview dah. Okay, jangan tangguh-tangguh. Alright? Okay, doktor. Okay, baik. So, okay. Bila dah siap, nanti mula buat dah. Bila dah habis interview, terus gunakan template yang dah diberi tu. Okay? Dan ikut format yang dia nak lah. Yang bulletin tu belum lagi. Okay, bulletin tu belum lagi. Siapkan dulu yang tu, nanti saya akan buat tapak lah. So minggu depan akan ada peperiksaan midterm untuk kali pertama. Okay, sebab kita akan ada 2 kali. So make sure you baca chapter 1 sampai chapter 4. Dan jangan berkongsi device. Okay, sebab semua orang kena pakai device yang sendiri. So minggu depan masa kelas nak pakai 2 device pun boleh. Maksudnya 1 device on untuk laptop macam ni, ataupun you nak jawab dekat laptop pun boleh, ataupun you nak pakai contohnya phone pun boleh, ataupun you nak pakai dua-dua pun boleh. Contohnya mungkinlah untuk menjawab you pakai komputer. Okay, so you nak dengar saya bagi arahan nak pakai phone pun boleh. Tak ada masalah which one. Okay, either one lah, yang mana satu lah. Okay, yang sesuai. So minggu depan masa kelas semua orang pakai device masing-masing untuk jawab exam ya. Sebab saya akan tengok kalau kita ada student contoh 31 orang, saya akan tengok benda tu online, semua orang menjawab 31 orang. Okay, alright. Soalan dalam bahasa Melayu. Okay, dan soalan berbentuk objektif. Okay, so tolong baca chapter 1 sampai chapter 4. Alright, ada apa pertanyaan sebelum kita nak habis kelas kita? Ada apa sebelum pertanyaan? Okay, tak apa. So fokus Doktor. Yap. Nak tanya yang BMC tu sekarang hanya perlu hantar slide saja kan? Slide dan juga YouTube punya tu. Presentation. Okay. You all dah buat belum? Saya pesan kan, betul tak Syukri? Dah buat. Dah buat kan? Bukan Yulra kumpulan sama dengan you ke? Dia pun begitu. Okay. Presentation tu okay, sekali dengan seorang je, wakil je hantar, tak payah ramai-ramai. So maksudnya dalam My Guru tu akan ada 3 orang je lah yang hantar. Okay, saya tak semak lagi sebab saya tak dapat lagi skema pemakahan. Okay, alright.
So okay, itu saja ya. Alright, so jangan lupa buat assignment yang ketiga dah lah ya. Okay, iaitu interview dan juga buat report. Okay, sebab apa? Minggu yang ketujuh tu saya nak tengok dah you punya draft report you. Bukan draft kiranya dah complete. Dan saya akan tegur yang mana yang saya tak berkenan tu kena buang, kena tambah baik dan sebagainya. So jangan duk ralik. Minggu yang ketujuh tu saya nak tengok dah dalam bentuk template tu dah isi dah. Okay, alright. So itu sahaja. Ya. Saya ada soalan. Ya. Asal report yang jual hari tu perlu buat report kan? Kena tapi lambat lagi. Siapkan yang ni dulu. Ya. Report dia dalam bentuk macam macam template kan? Ya, macam template IKS tu lebih kurang. Okay. Okay, so siapkan tu. Niaga kena berjalan lah ya. Okay, niaga kena berjalan. Okay, report pun kena buat. Okay, okay, right. So okay, ada apa lagi? Bulan 1 ada apa lagi? Tak ada. Bulan 2 ada apa lagi? Doktor. Yap. Minggu depan examnya online kan? Ya, online. Kita tak akan ke fakulti. Online. Online macam ni lah. Saya akan bagi link. You all akan buka. Nanti saya akan lead kamu. Kita tak pakai My Guru. Tak ada. Dia pakai sistem yang asing. Nanti saya ajar lah kamu. Tak susah pun benda tu. It depends lah nak jawab pakai phone apa semua. Sebab markah tu you kena bagi tahu dekat saya nanti. You kena screenshot kan, letak dekat dalam My Guru. Dan markah tu kena bagi tahu kat saya. Okay? Ya, objektif kan? Objektif kan? Ya, objektif. Okay, thank you. Right. Okay. Alright. So itu saja. Jangan bulan 3. Bulan 3. Sebelum saya nak habis. Nak solat kejap. Lepas tu saya dulu. Urusan lagi. Bulan 3. Ada apa bulan 3? Tak ada doktor. Saya rasa bulan 3 ni Nurin Syamimi je kan? Orang lain tak ada pun. Gimana tah COVID ni? Mana ahli kamu yang lain ni? Nurin Syamimi. Saya tak pasti doktor. Bilangan ahli ni cukup dah ke kamu punya bulan? Cukup. Okay, alright. So okay, kita akan jumpa minggu depan insya-Allah. Jangan lupa baca buku dan jangan lupa buat kerja-kerja yang sepatutnya yang saya dah amanahkan. Alright. So terima kasih sekali lagi semua. Jumpa minggu depan. Dan kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan boleh WhatsApp. Saya minta maaf ya yang saya terlambat WhatsApp tu. Okay. Alright. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you doktor. Alright. Thank you, doktor. Terima kasih doktor. Thank you, doktor.